Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Javinia Jemlajim dalam Berita Pagi Sabah edisi Jumaat 24 Mei. Kerja-kerja membina jambatan baharu di Kampung Lung Kidau, Ranau dijangka bermula Oktober depan. Jambatan lama sebelum ini runtuh akibat banjir pada awal 2022. Saya juga difahamkan bahawa tempoh pembinaan jambatan tersebut akan memakan masa selama 24 bulan daripada tempoh lantikan kelak. Datuk Shah Helmi dalam lawatan kerjanya ke Ranau turut memaklumkan pembinaan jambatan gantung di Kampung Lung Kidau yang runtuh Disember tahun lepas dijangka siap dalam tempoh 3 bulan. Terdahulu ketika merasmikan kempen keselamatan jalan raya di Ranau, Datuk Shah Helmi sekali lagi mengingatkan pengguna jalan raya agar sentiasa berhati-hati dan mengutamakan keselamatan ketika memandu. Beliau berharap melalui kempen seumpama kesedaran masyarakat dapat ditingkatkan sekaligus mengurangkan jumlah kemalangan di jalan raya. Universiti Malaysia Sabah UMS bertekad menjadi peneraju kepada usaha memperkasa budaya dan bahasa penduduk asal khususnya di rantau Borneo. Ia penting bagi menjamin kelestarian budaya dan bahasa penduduk asal Borneo. Pengerusi Lembaga Pengarah Universiti Malaysia Sabah UMS, Datuk Seri Panglima Abdul Rahman Dahlan berkata, ke arah itu UMS menghoskan persidangan pembangunan orang asal Borneo di UMS Kota Kinabalu. Untuk memastikan kita menjadi antara peneraju utama untuk memastikan semua isu-isu berkenaan dengan orang asal ini, baik di Sabah, di Sarawak, maupun di Kalimantan, di kes Borneo, dapat diberikan perhatian oleh pihak-pihak tertentu. Dalam konteks Sabah, setiap jawatan penting termasuk Ketua Menteri, Menteri Kabinet Negeri dan Naib Chancellor UMS juga terdiri daripada orang asal. Kedudukan penduduk orang asal seumpamanya perlu dipertahankan. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC terus komited mendidik dan meningkatkan kesedaran awam tentang keselamatan dan perlindungan internet. Ini termasuklah memperkenal inisiatif aplikasi Klik dengan bijak atau Click Wisely. Aplikasi ini mewujudkan persekitaran internet yang selamat dan sesuai digunakan semua peringkat umur. Menurut Pengarah Unit Kawal Selia dan Pematuhan Pejabat Negeri Sabah, Dr. Suhaila Jaafar, kempen kesedaran secara berterusan perlu diperkasa bagi membendung jenayah cyber terus berleluasa. Selain itu, memperketat penguatkuasaan lebih berkesan bagi mengurangkan statistik jenayah cyber. Ini kerana ancaman cyber semakin mencabar dengan adanya telefon pintar yang menjadi keperluan harian. Beliau berucap merasmikan program Ketahui Tren Ancaman Cyber di Sandakan. Usaha menyelamatkan spesies penyu hijau dan penyu sisik daripada risiko kepupusan mula menampakkan hasil. Taman Pulau-Pulau Penyu Sandakan yang diwujudkan sejak 47 tahun lalu kini menjadi lokasi pendaratan penyu terpenting di Asia Tenggara. Ikuti perkongsian wartawan Masnan Yunus. Perjalanan dari jeti Taman-Taman Sabah menggunakan bot ke Taman Pulau-Pulau Penyu mengambil masa kira-kira 50 minit. Diwartakan pada tahun 1977, pewujudan taman ini bertujuan melindungi dan memelihara populasi penyu hijau dan penyu sisik yang kian terancam. Taman Pulau-Pulau Penyu terdiri daripada 3 buah pulau iaitu Pulau Gulisan, Pulau Bakungan Kecil dan Pulau Selingan. Pulau Bakungan Kecil berkeluasan 8.5 hektar merupakan pulau terbesar di taman ini. Ia menjadi lokasi utama penyu hijau bertelur. Manakala Pulau Gulisan yang terkecil di antara 3 pulau merupakan pusat pendaratan penyu sisik. Walaupun hanya seluas 1.6 hektar, pulau ini pernah dinobatkan sebagai tempat penyu sisik mendarat dan bertelur terbanyak di Asia Tenggara. Kalau untuk pendaratan penyu di Pulau Gulisan, kalau ikut hasil dapatan kajian kami tahun 2023, ya dia memang masih tinggi lagi lah. Masih tinggi dan kami mencapai sampai 400 ekor.
Pulau Gulisan bukan sahaja terkenal sebagai lokasi penyu sisik bertelur, malah pusat penetasan terlindung oleh pokok yang tumbuh secara semula jadi. Bagaimanapun, kemarau yang melanda pulau ini sejak pertengahan Januari lalu telah memberi kesan kepada aktiviti pembiakan penyu. Sepanjang tempoh kemarau, kehadiran penyu bertelur berkurangan kepada hanya 10 hingga 15 ekor berbanding 30 hingga 40 ekor satu malam pada waktu biasa. Ini kerana kawasan pasir menjadi terlalu kering menyebabkan penyu sukar menggali lubang. Satunya pasir tu bila dia mula gali pasir tu akan runtuh, jadi susah untuk dia buat lubang lah. Jadi apa kami punya tindakan, kami cuba bantu untuk siram tu pasir supaya dia basah dan senang untuk penyu tu bertelur. Kehadiran penyu bertelur merupakan tarikan utama pelancong ke pulau ini selain lumpur gunung berapi. Aktiviti pelancong ni kita kasih tengok dia penyu telur, ibu penyu tu bertelur. So proses bertelur tu semua pelancong tu akan nampak tu. Yang telur jatuh dua biji begitu. Sampai proses menutup. Habis menutup, kita pergi transfer telur penyu pergi hatchery lah. Pulau Selingan pula merupakan destinasi pulau paling popular sebagai pusat ekopelancongan di taman ini. Selain menyaksikan penyu bertelur, pelancong juga berpeluang melihat aktiviti pelepasan anak penyu ke laut. Namun, hanya 50 orang pelancong dibenarkan memasuki pulau ini dalam sehari bagi mengurangkan gangguan antropogenik kepada penyu. 90% pelancong yang melawat pulau-pulau penyu adalah pelancong dari luar negara antaranya Itali, Spanyol dan China. Taman-taman Sabah memainkan peran penting untuk menjaga, memelihara dan memulihara penyu serta mendidik pelancong untuk lebih menghargai khazanah. Tugas kita semula sebagai masyarakat, bantulah untuk menyebarkan kesedaran tentang kepentingan menjaga penyu. Hargai penyu untuk tatapan masa akan datang. Mazdan Yunus, RTM. Lebih 150 pasukan dari dalam dan luar negeri mengesahkan penyertaan dalam Perlumbaan Perahu Naga Antarabangsa Sabah kali ke-10. Perlumbaan bermula 7 hingga 9 Jun depan di Teluk Likas, Kota Kinabalu dijangka menerima kehadiran 30,000 pengunjung. Presiden Persekutuan Persatuan Cina Sabah FKAS Tan Sri Tisigo memberitahu perlumbaan menawarkan hadiah wang tunai keseluruhan RM94,000 selain medal. Kita telah pun menerima tidak kurang daripada 130 pasukan untuk berdaftar dan kita jangka akan tidak kurang dari angka tahun lepas 155. Tahun ini lebih kurang kita akan mencapai nombor pasukan tersebut. Beliau ditemui media selepas melakukan kunjungan hormat terhadap Yang di-Pertuan Negeri Tun Dr. Johar Datuk Mahiruddin di Istana Seri Kinabalu. Kunjungan memaklumkan kepada Yang di-Pertuan Negeri mengenai beberapa penambahbaikan penganjuran. Antaranya termasuklah mengadakan pesta makanan dan memasak dumpling oleh wanita FKAS selain Sunset Fun Run sejauh 7 kilometer. Dalam satu kunjungan berasingan Persatuan Masyarakat Peranakan Jawa Sabah Perjasa yang ditubuhkan sejak 2011 akan menjelajah ke seluruh negeri untuk menambah keahlian. Jelajah berkenaan juga melihat perkembangan masyarakat Jawa di negeri ini meliputi aspek pendidikan, ekonomi dan kebudayaan. Kita juga akan mencari bahan-bahan sejarah awal tentang kewujudan masyarakat Jawa di Sabah ini, dan kita telah membentuk satu kuasa biro yang akan membukukan sejarah masyarakat Jawa di Sabah ini. Persatuan itu kini mempunyai 2,000 keahlian. Baik, sekian paparan berita pagi Sabah kali ini. Menyusul selepas ini berita pagi Sarawak. Dari sungai hingga ke segara, Palestin pasti merdeka.